Tapi setiap perhimpunan tu kena ada matlamat lah kan. Kalau sekat nak berhimpun, nak tarik balik momentum yang telah hilang setelah pilihan raya Pulai tu kan, dia tak dapat menang, kemudian nak menghadapi pula pilihan raya di Perangai. Apabila mereka melihat momentum tu dah berkurangan, jadi alih pancing mana yang masuk sokong kerajaan. Aku tak faham apa maksud ni, mana yang mana, tak faham. Otai, masih Madani. Jadi kita mengucapkan selamat berhimpun kepada kumpulan-kumpulan kerengga yang kabarnya hari ini berhimpun di Sogo. Saya tidak mahu ulas tentang yang perhimpunan nampak hambar kan. Walaupun nampak hambar, tapi kalau perhimpunan tu ramai sekalipun, kita nak tengok apa tujuan himpunan itu diadakan. Kalau kita dulu buat himpunan bersih, jelas matlamat kita ya. Kita memohon apa yang kerajaan tak buat. Kita menuntut apa yang kerajaan tak buat ketika itu. Saudara masih ingat lagi himpunan bersih masa itu tujuan dia apa? Untuk membersihkan sistem pilihan raya yang adil. Kita minta diadakan diubah sistem daripada undi pos kan, menghapuskan undi pos kepada undi awal. Ketika itu undi pos. Jadi undi pos ni terdedah kepada manipulasi lah, penipuan kan di kalangan polis dan juga tentera. Jadi kita minta dikaji semula undi pos dan akhirnya berjaya apabila sekarang ni diamalkan undi awal. Itu adalah daripada berkat perjuangan bersih, himpunan bersih kita dulu. Kemudian kita juga meminta supaya sistem pilihan raya itu lebih telus. Kalau dulu selepas kita mengundi di mana-mana tempat pusat pengundian, penggiraan akan penjumlahan undi, penggiraan undi akan diadakan di pusat penjumlahan. Jadi ketika itu banyak berlaku manipulasi, bermana kertas undi hilang tengah jalan, kertas peti undi ditukar di tengah jalan. Waktu itulah kan. Jadi kita minta ubah. Dan sekarang ni sistem pilihan raya dah semakin baik apabila kita mengira kertas undi itu di tempat pengundian. Ya, di mana-mana saja pusat saluran kita mengundi, di situ je dikira. Ya, kemudian dicatatkan, kan dibuat penjumlahan di pusat penjumlahan. Jadi lebih itu. Ya. Itu di antara tuntutan bersih. Kemudian kita menuntut supaya diadakan dawat kekal ni. Itu juga tuntutan bersih yang waktu itu kerajaan tidak laksanakan. Jadi kita membuat himpunan untuk kerajaan laksanakan. Kemudian kita buat himpunan juga, himpunan bantah GST. Ketika itu GST telah dilaksanakan. Dan dalam keadaan ekonomi ataupun pendapatan rakyat yang tidak begitu baik, maka kita mengatakan bahawa GST harus dihentikan. Ya? Sehinggalah kita boleh menstabilkan balik ya, pendapatan rakyat, ekonomi dan sebagainya lah. Jadi kita berhimpun untuk bantah GST. Dan akhirnya alhamdulillah bila kita jadi kerajaan kita sendiri ya menghapuskan GST. Ya. Walaupun baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa GST itu adalah sistem ekonomi yang terbaik. Semua dunia akui. Dan sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri di bawah Mahathir dan juga Menteri Kewangan di bawah Mahathir, waktu itu lagi Anwar mengatakan memang GST itu baik. Sistem GST itu baik, lebih telus sebenarnya. Tetapi belum sampai waktu dan ketikanya Malaysia mengamalkan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak bahawa GST itu satu sistem yang bagus, tetapi kena settle dulu masalah. Apa dia? Gaji minima, ya, pendapatan rakyat dinaikkan sedikit, ya, gaji kaki tangan awam, swasta, kemudian keadaan ekonomi yang agak stabil, barulah kalau kita nak gunakan GST ni. Maknanya Anwar tidak menolak secara mutlak. Ya, daripada dulu lagi, waktu dia Menteri Keuangan, dia pernah sebut bahawa satu hari nanti Malaysia boleh mengamalkan GST apabila kita selesaikan dulu ya, masalah-masalah pendapatan, ya, stabilkan ekonomi dan sebagainya lah. Itu yang dimasukkan.
Tapi hari ni Wan Laon dah mula main isu kononnya Anwar nak buat JST kan. Dengan Wan Laon ni masalah saudara ya, bagi pandangan aja ya, terus dia kata nak buat. Padahal Anwar memberi pandangan itu di Singapura kemarin bila wartawan tanya ya, dalam sisi dialog lah ya, tentang JST, dan Anwar mengakui bahawa JST itu bagus, tetapi belum sampai waktunya Malaysia mengamalkannya. Ini cara Anwar punya pentadbiran ya. Dia tahu benda yang bagus, tetapi tidak semestinya benda yang bagus itu boleh dilaksanakan sekarang. Dia kena tengok, jadi dipanggilkan berhemah ya, pemerintahan secara berhemah. Benda yang baik kalau dibuat pada waktu yang tidak baik, maka kesannya buruk. Walaupun baik, tetapi dilaksanakan dalam keadaan waktu yang tidak baik, ya, kesannya itu buruk. Jangan serta-merta baik terus buat, tak boleh ya, kena ada kebijaksanaan, kena ada hikmah. Sebab itulah hikmah, ihsan itu adalah intipati kepada konsep Malaysia Madani itu sendiri. Jadi inilah yang diamalkan ya, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam pemerintahan beliau ya. Jadi hari ini orang nak berhimpun, saya tak tahu apa matlamat dia. Saya difahamkan ada 3 matlamat mereka berhimpun ya. Pertama, bicarakan balik Zahid. Ini personal punya isu, penjarakan balik Zahid. Bicarakan balik Zahid. Ini tuntutan mereka berhimpun ya. Yang kedua, mereka juga minta yang kedua mereka minta, saya ingat semalam, lupa dah hari ni, undang-undang yang adil. Dia kata nak menuntut undang-undang yang adil bagi semua orang, seolah-olah kerajaan sekarang melaksanakan undang-undang yang tidak adil ya. Sepatutnya bila kamu menuntut undang-undang yang adil, kamu kena sebutlah mana satu yang tidak adil. Jangan buat tuduhan secara umum ya. Kena jemput secara terperinci atau bagi contoh apa dia undang-undang yang tidak adil, yang membezakan golongan atasan dengan rakyat marahin. Kena sebutlah ya. Kena sebut. Jangan kata kami berhimpun kerana menuntut undang-undang yang adil. Jadi kita kena tanya mereka apa yang tidak adil ya. Tunjukkan. Dalam parlimen pun mereka tak pernah sebut apa dia undang-undang yang tidak adil itu. Kalau dalam parlimen pun mereka tak pernah bangkit, hari ni mereka nak berhimpun, nak bercakap, mereka memperjuangkan isu itu. Jadi tak betul. Tak betul. Satu lagi mereka minta, siapa boleh tolong siapa yang boleh tolong share dengan saya, apa lagi yang mereka minta ya, yang mereka minta dalam perhimpunan ini ya. Saya tak drive ni, saya tengah parking sekarang ni ya. Pertama, mereka minta bicarakan Zahid. Yang kedua, mereka minta sistem pilihan raya yang adil. Satu lagi apa tu ya? Saya lupa ada satu lagi. Sedangkan apa yang mereka tuntut itu telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Contohnya mereka kata minta bicara Zahid ya. Apabila Zahid bukan dibebaskan tanpa dilepaskan ataupun dipanggil DNAA ini, maksudnya apa? Maksudnya peluang untuk Zahid dibicarakan semula itu masih ada ya. Maknanya Zahid ni boleh bicara atau boleh dibebaskan ya, sebab itu dipanggil DNAA. Bermakna kalau pihak yang sedang menjalankan RCI di atas kertas yang bocor, dokumen yang bocor itu ya, mereka mengadakan siasatan, betul ke tak betul bahawa pendakwaan Zahid ini adalah bermotif politik ya, hari ini sedang disiasat ya. Kalau betul, bermakna dia tidak bersalah ya. Tapi kalau tidak betul, ada lagi bukti baru, keterangan baru yang mengatakan memang Zahid bersalah, maka dia akan dibicarakan semula. Jadi DNAA ini adalah satu hukuman di mana masih memberi ruang kepada pihak pendakwa untuk mendakwa Zahid. Bermakna tidak ada masalah kamu tuntut supaya Zahid dibicarakan. Sekarang sedang dalam proses, boleh saja dibicarakan, tetapi tak bolehlah bila kamu tuntut saja kita tangkap Zahid bicara terus. Itu zalim dipanggil.
Ya, kerana nak mengikut kehendak kamu, kerajaan Madani terpaksa berbuat zalim. Tak boleh. Tak boleh, saudara. Ya, zaman kamu kerajaan dulu boleh lah. Ikut suka hati kamu aja. Kamu nak lepaskan sesiapa, ya, nak bebaskan sesiapa, nak tangkap sesiapa, ikut kepala otak kamu aja. Sebab waktu kerajaan dulu, kamu hanya mempunyai majoriti 3 atau 4 ahli parlimen saja. Ya. Tak peliklah zaman abah kau dulu, dia boleh bebaskan beberapa ramai orang sebab kekuatan dia hanya 3-4 orang. Ya. Dia perlukan sokongan, sebab tu Tengku Nan, Tengku Mansur bebas, masa tu dia bebaskan juga Bu Mokhtar, Mat Maslan, Musa Aman, ramai ahli parlimen, ya, yang mereka bebaskan. Sebab apa? Sebab mereka hanya bergantung kepada kekuatan beberapa orang ahli parlimen. Jadi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak ada sebab pun, ya, dia nak bebaskan Zahid kerana dia nak berkuasa. Tak, saudara. Anwar ada 148, 147 sokongan ahli parlimen. Kalau setakat Zahid, ya, masuk ke dalam, contoh, ya, kalau Zahid masuk ke dalam, apakah Anwar tumbang? Tak tumbang. Tak tumbang, saudara. Ya, kalau Zahid masuk seorang, kemudian dibawa UMNO semua sekali, Barisan Nasional, baru ada 30. Barisan Nasional 30. Kalau UMNO sahaja hanya 26 ahli parlimen. 147, ya, 148, tolak 30, ya, masih lagi Anwar menjadi kerajaan. Sebab Anwar mempunyai sokongan daripada GRS dan juga GPS. Ya, tak ada sebab pun. Ada orang kata, oh, Anwar ni BNAA Zahid kerana nak pertahankan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Tak masuk akal. Kalau zaman abah kau tu betul. Pasal dia hanya ada kekuatan 114 ahli parlimen. Ya, dia menjadikan dia Perdana Menteri. Jadi dia ada kelebihan, ya, majoriti mudah 112. Ya, dia hanya kelebihan 3-4 orang aja. Sebab itu dia kena selamatkan beberapa orang ahli parlimen. Itu masuk akal. Ya? Sebab itu saya katakan, tuntutan himpunan mereka pada petang ini sebenarnya hanya semata-mata untuk nak dapatkan momentum sokongan, ya, daripada walaon ataupun anak-anak kerengga ini yang mereka lihat semakin lama semakin merudum. Ya, mulanya mereka rasakan gelombang, ya, dalam PRN. Ternyata gelombang PRN tidak mencapai sasaran. Mereka gagal dalam cita-cita mereka nak menawan 3 negeri. Ya, mereka gagal. Ya, mereka hanya dapat mempertahankan 3 negeri mereka, kita mempertahankan 3 negeri kita. Ya. Jadi gelombang mereka tidak mencapai seperti mana yang mereka kendakilah. Ya, sebab itulah cita-cita mereka dulu besar. Ya, nak ubah Putrajaya selepas bulan Ogos, sebab mereka merasakan pihak PRN baru ini mereka boleh rampas Selangor, ya, mereka boleh rampas Negeri Sembilan, bahkan sampai ke peringkat mereka begitu yakin mereka boleh rampas Pulau Pinang. Ya, tetapi ternyata bahawa majoriti rakyat masih lagi menolak Perikatan Nasional. Jadi gelombang itu tidak mencapai sasaran dan mereka mengharapkan supaya gelombang dibina semula dalam PRK di Pulai dan juga di Simpang Jeram. Simpang Jeram. Jadi mereka mengharapkan supaya gelombang itu muncul, ya, untuk menghilangkan malu mereka dalam PRN. Tapi apa yang terjadi ialah mereka dimalukan lagi sekali di Pulai dan juga Simpang Jeram. Yang paling memalukan adalah di Dun Simpang Jeram, di mana mereka yakin mereka boleh menang sebab situ majoriti Melayu. Ya, kalau Pulai ni mungkin mereka rasa susah sikit sebab situ ada sokongan daripada kaum lain, ya, daripada DAP. Ada satu Dun DAP di situ. Mereka mungkin agak tidak begitu yakin untuk dapat Parlimen Pulai, tetapi mereka rasa confident di Simpang Jeram. Sebab itu di Simpang Jeram lah mereka bawa segala pendekar-pendekar mereka sampai keluar fatwa yang mengarut, ya, di Simpang Jeram ini. Jadi mereka bawa lah ustaz yang kena panah petir tu. Ustaz Dusuki berceramah di Simpang Jeram, ya. Macam-macam lah Ustaz Dusuki, biasalah kalau dia bercakap kalau tidak ada fitnah, bukanlah Dusuki namanya. Jadi dia pun mengaku, saya tidak ada masalah kalau saya kena saman. Tuan-tuan kan ada, dia kata. Ustaz Dusuki. Ya? Wal on kan ada. Ya?
Kerengga-kerengga kan ada. Apa gunanya walaon? Apa gunanya seluang? Apa gunanya kerengga? Kalau saya sebagai ustaz, ulama, kalau saya fitnah orang, kemudian saya kena saman, ya, tuan-tuan lah tolong. Apa gunanya tuan-tuan jadi walaon? Apa gunanya tuan-tuan jadi seluang? Apa gunanya tuan-tuan jadi kerengga? Tuan-tuan kena bantulah saya. Saya ustaz. Takkan saya fitnah, saya kena bayar saman. Tuan-tuan lah kena bantu saya. Tuan-tuan kena berjihad. Ya? Setiap ringgit tuan-tuan bantu saya yang disaman fitnah, satu mahligai di syurga, satu bidadari di syurga. Tak nak ke walaon? Ya? Senang nak masuk syurga. Ya? Tolong bayar saman ustaz-ustaz ni. Anda akan masuk syurga. Sebab itu Ustaz Duzuki, dia berani cakap apa pun. Sebab dia tahu ada walaon akan tolong bayar dia. Tapi kalau walaon kena, kalau walaon kena masuk mahkamah, jadi macam Mustaqim tu, siapa nama dia tu? Si Mustaqim tu lah. Kan? Jadi macam Mustaqim tu 9 bulan. Sebab apa? Tidak ada lawyer bantu dia bila dia buat fitnah. Kemudian kena 10,000, tak boleh nak bayar 10,000, tambah lagi 3 bulan. Bermakna 9 bulan. Ya, ada orang bantu dia. Ada orang pergi tengok dia punya keluarga sekarang ni. Ya. Sebab tu saya beritahu, kalau walaon kena, ustaz buat tak faham dia. Ya. Dia buat tak faham dia. Tapi kalau ustaz yang kena, engkau orang walaon dia akan cari. Bukan saya cakap, saudara dengar sendiri Ustaz Duzuki kata apa? Tuan-tuan kan ada, dia kata. Maksudnya apa? Maksudnya kalau aku kena, korang kena support lah. Kena bayar denda. Ya? Tapi kalau korang kena, pandai-pandai lah jawab sendiri. Ya? Jadi cukup-cukup lah walaon. Ya? Takkan dah sampai ke tahap itu, kamu nak gadaikan maruah kamu. Ya? Tak ada syurga-syurganya. Syurga-syurganya atas amalan kita. Nawaitu kita beramal. Ya? Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Ya? Bukan kerana syurga tu di tangan dikunci, kuncinya di tangan Duzuki. Ya? Kadang-kadang kesian sebab dia walaon-walaon itu. Walaon-walaon itu adalah kawan-kawan kita. Teman kita. Ya, kita kesian mereka. Ya, kadang-kadang mereka ni betul jujur. Ya, mereka nakkan kepada agama, nak agama dimartabatkan dan sebagainya. Ya, tetapi kejujuran mereka itu diambil kesempatan oleh ustaz-ustaz yang kemaruk kuasa ni. Ya, kita ada akal pilih sendiri, akil sendiri. Ya, lebay-lebay itu bukan tak pernah diberikan kuasa. Mereka pernah diberikan kuasa. Allah berikan kuasa tujuan untuk apa? Supaya kita di bawah ni menilai. Betul ke tak betul? Ustaz-ustaz ni cakap selama ni. Saudara lihat baru ni di dalam parlimen. Apa kata Haji Hadi? Ya, tentang perjanjian royalty. Dia kata tak tunai janji itu haram, berdosa. Ya, ambil gaji pun haram. Pasal apa? Tak tunai janji. Datang royalty pada Terengganu. Apabila ahli parlimen Petaling Jaya YB Lee Chin Chong bangkit bertanya kepada Haji Hadi, waktu kamu jadi 33 bulan jadi pemerintah, kenapa kamu tak gaji balik undang-undang perjanjian itu? Kenapa kamu tak gaji? Apa jawab Hadi? Oh, kami dulu sibuk banyak kerja. Kerengga pun banyak. Saudara supaya walaon rakyat biasa takkan tak terfikir sikit pun jawapan itu munasabah atau tidak. Sibuk banyak kerja. Sibuk apa? Pejabat tak pergi, parlimen tutup. Bila parlimen tutup, ahli parlimen tidak ada kerja, tak banyak kerja, masa terluang banyak. Duduk di rumah, makan gaji, enon jalan, parlimen tutup. Ya? Sibuk apanya? Cuba bagi tahu saya bila Haji Hadi ni jalankan tugas dia sebagai duta khas Timur Tengah. Bila dia buat tugas kat Timur Tengah, ada dia buat tugas. Yang dia kata dia sibuk sangat. Kemudian dia kata kerengga. Kerengga mana kerengga? Kerengga mana wahai Hadi? Kerengga mana yang masuk dalam jubah kamu? Yang gigit telur kamu? Sebut. Yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin bukan Perkataan Harapan. Kena ingat. Ya? Yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin bukan Perkataan Harapan. Yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin adalah kawan-kawan kamu. Ya?
kawan-kawan kamu yang sekali dulu kamu ajak dia khianat, ya, akhirnya Allah balas kawan-kawan kamu itu sendiri yang khianati kamu. Sebab itu kita diajar dalam Islam, jangan khianat orang. Kalau kata khianat orang, orang kan khianat kita. Kena ingat. Ya. Sebab tu bila kita berkawan, kena setia. Ya. Setia dengan kawan. Banyak bertolak ansur, banyak bersabar. Jangan fikir bila kita berkawan, kita nak lepaskan diri kita saja. Nak lepaskan tengkuk kita saja. Sebab itu dalam Patah Harapan, ya, kita DAP amanah. Ya, banyak ujian-ujian yang kita hadapi sesama kita. Tapi kita boleh setia. DAP pun boleh setia. Kita nak Pakatan Rakyat, Keadilan dan Pertahanan Rakyat, DAP lama. Kenapa boleh setia? Sebab masing-masing ada tolak ansur dan bersabar. Ada banyak pimpinan DAP yang cakap menggurus perasaan kita. Dan ada juga pimpinan kita yang bercakap menggurus perasaan DAP. Tetapi ini bukan alasan untuk nak pisahkan kerjasama. Kena ada sabar dan tolak ansur dan kebijaksanaan. Dan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kebijaksanaan itu penting. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan jenis orang suka cepat melatah. Dengar satu komen, satu dua pimpinan, dia melatah. Tak ada. Bagi dia tak ada masalah. Satu dua pimpinan bercakap, tidak ada masalah. Yang penting apa? Keputusan parti. Itu yang penting. Satu dua bercakap. Dua pemimpin DAP yang duk hentam UMNO. Dan satu dua pemimpin UMNO yang duk hentam DAP. Itu bukan menjadi kudis atau menjadi halangan kerjasama perpaduan. Yang penting apa? Yang penting adalah keputusan akhir keputusan parti itu. Itu yang penting.